Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, okey, setelah kita exam seminggu pada minggu lepas. Okey, jadi kita sambung semula PDPR kita. Okey, dengan kita membuat perbincangan. Perbincangan kita ni ialah tentang peperiksaan pertengahan tahun, ya. Okey, jadi kita buat ni secara open book. Ya, jadi mari kita lihat apakah soalan-soalan yang dapat ataupun ditanya. Okey. Sambil itu kita boleh ulang kaji lah, ya. Ulang kaji mana yang kita tertinggal. Okey. Kat sini kita nampak alat peralatan X. Sebenarnya kita selalu jumpa ni, kan? Kalau kita dekat klinik selalunya lah pergi jumpa doktor, selalunya mesti dia sebab kita sakit kan, okey, dia akan letak alat ni dekat tangan kita, ya. Okey, jadi kat lengan lah terutamanya. Jadi dia tanya, Rajah menunjukkan satu alat pengukuran kesihatan. Dia tak tanya apakah alat ni, tapi dia tanya unit pengukuran bagi peralatan. Okey, jadi apa yang kita tengok kat situ, unit pengukurannya ialah mmHg, ya. Ini alat dia, bukan darjah Celsius. Ni bukan darjah Celsius, bukan kJ, bukan C ni bukan D. Ya, D, mmHg, ya. Itu jawapan dia. Okey. Ada yang betul ke? Yang ni, ada yang betul? Awak berdua jawab betul ke salah? Tak ingat. Betul. Tapi kalau tengok kan, kalau tengok ni, contohlah, awak tak tahu jawapan ni, ya. Ni cikgu bagi tips sebenarnya. Tips sedikit lah, ya. Kita tak tahu, tak pernah baca pun contohlah, ya, ataupun kita lupa. Okay, jadi tips dia, awak tengok ni berdasarkan awak memanglah awak nak teka kan, okey, nak teka, tapi teka tu biar macam logik lah, ya, macam awak fikir juga. Fikir KJ mana ada kan, tak pernah jumpa, okey, awak tak pernah belajar pun kan. So macam rasa macam tak logik lah, apa benda KJ kan, okey, tak mungkin. So pangkah. Kedua darjah Celsius bukan suhu kan, okey, pun bukan, ya, selalunya termometer. Fahrenheit pun bukan, ya. Selalunya macam darjah Celsius, takkanlah ni darjah. Okey. Dan inilah mungkin awak fikir macam Hg ni mungkin hemoglobin kot atau berkaitan tekanan. Macam tu kan. So awak mungkin ada yang tersilap letak C dengan D lah. Okey, tapi Hg ni mungkin awak rasa macam hemoglobin. Hemoglobin kan awak rasa macam darah merah. Tekanan darah merah, mm tu kan. Okey. So itulah. Awak boleh teka tapi berdasarkan apa yang awak fikirkan tu logik. Ya. Janganlah jauh sangat kan. Macam hentam tu ataupun awak teka tu jangan terlalu jauh lah. Mungkin ada logiknya awak fikir juga, ya. Okey, so yang itu yang pertama. Okey, cikgu bagi tips juga cara-cara.
Yang kedua, apakah yang dimasukkan dalam kadar denyutan nadi? Okey. Jadi dekat sini, okey, cuba tengok tu. Ni jawapan dia, bilangan degupan jantung per minit. Ya, bilangan degupan jantung. Itu ialah denyutan nadi. Sebab nadi ni selalunya berkaitan dengan jantung. Ya. Bukannya nafas. Ya, bukannya nafas kita. Itu lain, itu paru kan. Okay, kalau jantung selalunya dia kita kata denyutan nadi kita lah. Ya, okey, itu jawapan dia. Okey, kemudian apakah risiko kesihatan yang bukan dia besarkan? Dia besarkan perkataan bukan tu disebabkan oleh jisim badan berlebihan. Okey. Ini kalau dalam bahasa kita ialah gemuk lah atau obesity kan. Okey, kegemukan. Okey, atau berat badan, jisim berat badan berlebihan tu ayat sains lah ya, kalau kita kata ya awak ni gemuk ataupun obesity ya. Jadi bukan. Ni pun awak boleh teka ni. Teka. Kan kalau awak tak tahu. Contohlah ya. Jadi stroke. Mestilah kan sebab dia berkaitan dengan lemak yang banyak ni. Okey. Anemia. Anemia ni ialah sakit kekurangan sel darah merah. Ya. Okey, serangan jantung, ya, kompilasi sendi dan tulang, ya. Jadi yang bukan ialah anemia. Anemia ni ialah kekurangan sel darah merah, ya. Okey, seterusnya seorang pelajar telah mendapati keputusan BMI ialah 17 kg, ni meter per meter kuasa 2 ya. Antara berikut apakah tindakan yang patut diambil oleh pelajar tersebut. Jadi sebenarnya ialah untuk A ya, menambah protein dalam makanan. Dia kena tambah protein. Bukannya dia BMI. Apakah tindakannya? Tindakannya. Dia kena tambah protein ya. Okey, mengekalkan ni bukanlah keputusan ya. Okey, dia dah 17 kgm per kuasa 2. Okey, seterusnya ni. Nanti kita akan buat ulang kaji yang inilah. Ya, BMI ni. Okey. Jadi sini pun ada dia tunjukkan pengiraan. Okey, ni dia dah letak dah siap-siap ni. Cuma awak kira je, tekan je calculator ni. Ni dia dah letak dah. Okey. Jisim badan dia 60 kg. Letaklah kat sini. Ya, letaklah di atas ni 60. Ketinggian dia 1.5. Darab 1.5 ni awak bahagi je. Inilah rumusnya. Jadi 60 bahagi 1.5 darab 1.5 ni. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia ialah A. Awak tekan dia dengan calculator. Okey. Jadi berlebihan jisim badan kategorinya. Kalau ini ya. Dia berlebihan. Okey. Okey, kemudian seterusnya. Di antara kaedah yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan teknologi hijau? Ni bab 4. Okey, kepentingan teknologi hijau. Okey, jawapannya ialah 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Iaitu mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan. Dan yang keempat ialah menjimatkan penggunaan sumber asli ya. Itu. Okey, ini ialah kepentingan teknologi hijau. Okey, seterusnya
Penggunaan sumber seperti petroleum meningkatkan meningkat ya setiap tahun, tetapi bekalan petroleum semakin berkurang. Dia kata penggunaan kita guna banyak petroleum tetapi bekalannya semakin berkurang. Apakah pilihan terbaik untuk mengatasi masalah ini? Jadi jawapannya ialah kita berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Berkongsi. Ini pun orang kata apa? Soalan yang perlukan kita berfikir. Common sense pun ada ya. Macam tu. Okey, seterusnya. Nombor 8. Okey. Sisa makanan yang tidak dilupuskan secara baik menyebabkan pencemaran alam sekitar. Antara kaedah berikut yang manakah dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar? Mana? Jadi A menanam makanan berlebihan dalam tanah. Ni semua bukan ni. Bukan ya. Menanam makanan. Makanan tu tanam je. Jadi sebenarnya kalau kita tanam dalam tanah tu umpama apa? Secara tak langsung. Baja kan? Jadi baja kepada tumbuhan tu. Kalau awak tanam tepi pokok apa contoh? Pokok mangga contoh kan? Tepi dia. Nanti jadi baja lah kat situ. Subur lagi kan? Macam tu ya. Seterusnya ni. Pengusaha ladang sayuran di lereng bukit menghadapi masalah kawasan yang sempit. Beliau menebang pokok-pokok yang besar untuk meluaskan ladangnya. Apakah kesan sampingan kepada tanah di sekitarnya? Jadi ini pun common sense. Tanah runtuh. Ni semua pemikiran kita je ya. Kita tak baca pun kita boleh jawab. Kan? Tanah runtuh ya. Seterusnya nombor 10. Ni dia. Antara berikut yang manakah kaedah terbaik untuk menangani isu sosial saintifik sektor pengangkutan? Ialah menggunakan bahan api bio dari minyak sawit. Seterusnya ini maklumat berikut nombor 11 ya, menunjukkan apa yang berlaku semasa peringkat X dalam proses mitosis. Apakah peringkat X? Peringkat X ni ialah anafasa. Ingat balik ikmat. Di mana kalau anafasa ni kan I, M, P, IP. I, P, M, A, T ikmat. Di mana sentroma membahagi dua dan setiap kromatit kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Last ni. Yang kedua last ikmat. Cara kita nak ni kan. M-A-T. I tu interfasa. Profasa, metafasa, anafasa, telafasa. Ni. Yang cikgu kata ikmat tu yang huruf kat depan ni. Jadi yang kedua ya. Seterusnya nombor 12. Rajah menunjukkan kacukan monohybrid antara dua tray pokok kacang pi. Apakah genetik bagi induk? Bagi induk. Bagi induk ni. Rajah menunjukkan genetik. Ini pun kita kalau genetik tu genetik. Genetik. Jadi sebenarnya kita nak tengok genetik dia
So TT darab TT ni. Ini yang T kan, T besar. T besar, ini T kecil. Jadi awak buat yang cikgu ajar awak dalam kelas dulu. Bersemuka, kita pernah dalam dekat papan kalau awak ada hadir lah. Okay? Kita sempat cikgu sempat ajar awak secara bersemuka gitu ya. Okey, seterusnya. So, imbas kembali yang tu. Saya ini seorang wanita mempunyai kurang bilangan kromosom seks berbanding dengan wanita normal ya. Kalau dia ni dia ada kecacatan sikit lah ya. Jadi apakah penyakit gangguan genetik gen yang dihadapinya? So kalau dia kurang kromosom seks ya, jadi dia mengalami sindrom Turner, penyakit dia. Sindrom Turner ya. Okey. Nombor 14. Penghasilan insulin melalui teknologi DNA rekombinan menggabungkan DNA sel manusia dengan DNA plasmid bakteria. Sel manakah yang terlibat dalam proses ini? So, sel pankreas. Ya. Pankreas lah yang terlibat. Ya. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan satu variasi yang terdapat pada manusia. Kita dah belajar kan variasi selanjar, variasi tak selanjar. Ini pun kita sempat buat di dalam kelas bersemuka ya. Kita cari, ingat tak cikgu jalan, cikgu cari siapa yang ada cuping telinga. Yang bercuping, ni bercuping, yang ni tidak bercuping. Ya. Ini ialah contoh variasi. Okey, ingat tak? Ya. So, itu ni. Yang sama dengan variasi ni, variasi yang ini, ialah kumpulan darah. Kumpulan darah ya. Yang lain ni bukan. Kumpulan darah. Okey. Macam tu ya. Seterusnya, apakah jenis rangka bagi seekor lintah? Lintah sama dengan cacing tanah kan? Dia ialah rangka hidrostatik. Ya, rangka hidrostatik. Okey, seterusnya Raja menunjukkan kedudukan seekor zirafah. Apakah kelebihan posisi ini? Dia mengangkangkan kakinya ketika hendak minum. Okay. Jadi dia akan lebih stabil ya. Okey, seterusnya Raja menunjukkan proses perkembangan yang berlaku dalam pertumbuhan seekor belalang. Okey. Apakah tujuan proses ini? Tujuan prosesnya ialah menambah saiz belalang. X. Yang ni X. Dia nak tambah saiznya. Ya. Ini kita namakan apa? Egg disease kan. Okey. So bila dia berada kat sini yang nampak anak panah ni, tujuannya ialah untuk menambah saiz belalang. Okey, seterusnya. 3 bongkah kayu yang sama tinggi tetapi mempunyai luas tapak yang berbeza disusun di atas keping papan. Salah satu ujung papan diangkat secara perlahan-lahan. Okey, susunan manakah yang betul? Mengikut masa bongkar jatuh secara urutan menurun. Okey, menurun. Yang ni papan susun macam ni. Yang ni kecil, sederhana, ni besar. Kan? Ini kalau kita nampak soalan macam ni kan, gambar raja macam ni pun common sense, betul tak? Macam common sense ni. Ya. Z, Y, X. Z, Y, X. Kalau biasa-biasa pun kita dah boleh agak, betul tak? Yang mana jatuh dahulu. Betul tak? Dan yang mana jatuh kemudian.
Yang dulu mestilah saiznya yang kecil ni, betul tak? X. Jadi tapi dia kata soalan dia menurun. Kalau menurun, dia mestilah Z, Y, X. Ya. Jadi ini soalan perangkap. Okey. Soalan perangkap. Jadi kena tengok, kena baca betul-betul ya. Okey. Nombor 20, Raja menunjukkan graf pertumbuhan. Okey, 2 ekor udang galah X dan udang galah Y yang diternak oleh seorang nelayan sungai ya. Okey, jadi dia kata beliau memelihara 2 ekor udang galah yang sama jenis. Okey, sama umur dan sama berat tetapi menjalankan bilangan proses ekdisis yang cikgu cakapkan tadi yang berbeza. Okey, yang berbeza. Dia udang galah tapi prosesnya berbeza. Jadi daripada yang awak nampak ni, okey, didapati A ya. Udang galah X ni lebih berat. Manakala udang galah Y ni lebih kecil saiznya. Ya, sebab kita tengok dari ni graf dia, kita nampak kalau ni kita tengok kita boleh tengok X ni dia kan nampak tangga dia macam ni kan. Jadi ia sebenarnya lebih berat. Manakala kalau ni dia macam lebar sikit kan. Kan dia macam panjang ni sikit, lama sikit. So saiznya lebih kecil ya. Okey, itu ialah satu info barulah bagi awak ya. Kalau awak nampak macam ni. Okey, ini lebih kecil, dia tak membesar sangat. Okey. Okey, so 21 kelenjar endokrin juga kita dah belajar. Okey. Manakah dikenali sebagai kelenjar induk? Ni direct saja. Soalan direct ya. Boleh tengok buku direct saja. So ini ialah kalau kelenjar induk dinamakan pituitari ya. Pituitari. Okey, yang kedua, kelenjar berikut yang manakah padanan hormon yang betul? Okey, hormon yang betul ini pun direct juga. Okey, D. Okey, di mana kalau thyroid ialah hormonnya ialah tiroksina ya. Okey, seterusnya petikan di bawah menyiarkan media pada 29 Mei 2000 tahun 2020. Bagaimana pesakit boleh mengatasi masalah itu? Okey, di mana Putrajaya seorang daripada 5 individu dewasa atau kira-kira 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia mengidap diabetes. Okey, menurut Dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan ya. Okey, jadi dia kata bagaimana pesakit tu boleh mengatasi masalah. Okey, dengan mengambil sedikit karbohidrat dalam pemakanan. Ini sebenarnya dia diabetes ya. Diabetes ni kencing manis ya. Jadi kena kurangkan karbohidrat ya. Alright. Seterusnya nombor 24. Okey, antara berikut yang manakah benar tentang kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, di mana hilang keseimbangan. Nampak kalau orang yang ambil dadah atau alkohol ni, dia jalan tak center kan, macam terhoyong, hayang kan. So dia hilang keseimbangan lah. Okey, yang lain ni awak nampak kan, ni macam ini pun soalan common sense ya. Tak baca pun awak boleh jawab. Betul tak? Tak mungkin lah hormon dia seimbang sebab dia dah dadah dan alkohol.
Lepas tu tindakan refleks cepat. Bukan, selalunya dia lambat kan. Orang yang macam ambil darah dan alkohol ni, dia nak tangkap apa yang kita cakap tu pun dah macam tak boleh kan. Macam hayal, ya. Blur macam tu kan. So, bukanlah tindakan refleks yang cepat ya. So, pertuturannya kadang-kadang semakin macam nampak kan orang yang ambil alkohol ni kan macam cakapnya kita tak dengar apa yang dia cakap, betul tak? Tak jelas. Ya. Jadi mestilah jawapannya hilang keseimbangan. Ni cikgu umpamakan soalan yang macam high bonus je. Ya. Okey. Jadi 25 maklumat di bawah menunjukkan tentang ketidakseimbangan hormon. Ni. Ya, selalunya perempuan lah yang mengidapnya ya. Okey, jadi soalannya maklumat menunjukkan tentang ketidakseimbangan hormon. Hormon apa sebenarnya? Ya, ia ialah hormon estrogen. Estrogen. Yang lain ni bukan. Ya, masalah head, sakit kepala, keguguran kandungan. Okey, tirosina ni bukan. Thyroid. Adrenalina ni bukan. Ni kalau kita kena kejap anjing. Okay. Atau kena sesuatu. Ni contohlah kalau kena kejar anjing. Contoh ni testosteron ni ialah pada lelaki. Lelaki saja. Perempuan tak ada. Okay, jadi hormon estrogen. Satu lagi progesteron. Tapi yang berkaitan ini ialah estrogen ya. Okey. Seterusnya antara berikut yang manakah mengandungi ion? Okey, ion itu ialah natrium klorida. Ini kena ingatlah, kena tengok. Boleh je buka buku kan. Okey. Emas dan helium adalah contoh. Ni cikgu emas. Emas tu ialah atom. Atom ya. Dia adalah unsur itu atom. Okey, dia tak ada campuran ya. Okey. Kemudian yang mana berikut adalah sepadan dengan molekul oksigen, iaitu air. Air ya. Yang lain ni bukan. Air H2O kan. Okey. Sepadan. Ialah sepadan dengan molekul oksigen. Okey, seterusnya. Bahan ion terbentuk daripada tindakan antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. So, ion. Dia dah cakap dekat situ kan. Saya tengok soalan ni. Dah diberitahu dah bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. So, mestilah ion. Dia macam nak perangkap je ya. Okey. So apakah unsur yang terdapat dalam jadual berkala moden? Okey, awak buka lah ya jadual berkala tu. So ada 118 unsur di dalamnya. Okey. Ni soalan bahagian B. Boleh kita teruskan? Boleh? Okey, kita sampai ada masa lagi kan. Okey. Bahagian B. Okey, nampak tengok dulu. Okey, kita sampai 10.30 sikit lagi ya. Raja di bawah menunjukkan situasi berlaku di tebing sungai yang memerlukan bantuan kecemasan. Okey, apakah bantuan kecemasan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan mangsa tersebut? 2 markah. 2 markah di situ. Apakah? Ni soalan dia. Okey. Answer key. Okey, ni. Apakah okey, sebut. Kita dah belajar kan ni bab 2, betul tak? Bab 2. Okey. So rasa-rasa apa? Situasi ni. Apakah bantuan
kecemasan. Okey, dia dah call 999 kat situ. 999. So, dia perlukan CPR, betul tak? CPR ya. Okey, kita letak sini. CPR ya, okey. Ya, alright. Kita bagi 2 markah di situ. Alright, seterusnya. Kalau jawab CPR betul lah ya. Alright, seterusnya yang ini berdasarkan jawapan anda di A. Apakah langkah pertama bagi tindakan kecemasan itu? Langkah pertama. Kena bawa, okey ni kalau ni kita bincang tak apa ya. Sekurang-kurangnya awak tahu kan. Okey, apakah langkah pertama? Bawa mangsa ke tempat yang selamat dan kejutkan mangsa terlebih dahulu untuk melihat responnya. Ya. Gerak-gerakkan dia. Okey. Mula-mula bawalah, nanti kan terjatuh pula dalam sungai ni semula ya. So bawa dia ke tempat yang selamat, kejutkan dia, tengok dia sedar atau tidak. Okey. Tengoklah nadi dia macam mana, rasa dekat hidung dia ada nafas ke tidak. Macam tu ya. Okey, seterusnya nyatakan 2 kesan buruk terhadap mangsa jika tindakan ni tidak dilakukan dengan segera. Tindakan di A1 ni. A1. Kalau awak tak buat CPR kan ni kan. A1. Ni lah. Jika awak tak gerak-gerakkan ni. Okay. So, ia akan mengalami kerosakan otak jika oksigen tak sampai ke otak. Ataupun dia boleh menyebabkan kematian. Boleh. Kalau awak jawab kematian, boleh. Ya, betul ya. Okey, berikan satu situasi lain yang memerlukan tindakan kecemasan seperti yang dinyatakan. Ya, sama macam ni, situasi lain. Okey, sebenarnya kalau terkena panahan petir, okey, renjatan elektrik, serangan jantung, okay, kita boleh gunakan kaedah CPR ni. Okay, kita boleh bagi dia CPR. Okey, seterusnya, pada pendapat anda, ni pendapat ya. Apakah yang berlaku kepada mangsa jika bantuan kecemasan tidak dilakukan dengan betul? Kalau awak nak buat CPR tapi awak macam caranya salah. Okey. Jadi tulang rusuk boleh patah ataupun udara yang dihembus tidak sampai ke peparu mangsa ya. Okey. So bahayalah. Okey, seterusnya bahagian C. Ni budak 7 tahun sudah ketagih dada, pelajar berpertingkat bersama dada. Okey. Ni soalan agak panjang sikit ya. Okey, tapi kita tengok. Long answer kan. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan dadah? Dan berikan satu jenis dadah, 2 markah di situ. Satu contoh jenis dadah. Jadi awak bukalah ya buku tu. Okey. Ni soalan bahagian C tadi ya. Yang ni sudah kan. Okay. Bahagian C. Okey, dadah ialah direct je lah. Awak salin je apa maksud dadah tu. Dadah ialah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan impuls dalam neutron. Salin je tu. Okey, dah betul. Nyatakan 2 faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah. Apakah faktor-faktor ni? Soalan macam kena fikir sendiri je. Fikir berdasarkan common sense awak ataupun pengetahuan am awak. Yang pertama, sifat ingin tahu. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Ini dua-dua faktor yang selalu kita dengar, betul tak? Pengaruh rakan sebaya, sifat ingin tahu, yang terlalu tinggi ya.
mencari keseronokan ya, nak seronok-seronok ya, ataupun dia ada kesedihan ya, untuk mengatasi kesedihan dan melupakan masalah ya. Jika remaja tu ada masalah, dia nak lupakan, so dia ambil keputusan untuk mengambil dadah. Itu bahayalah ya. Okey, jangan sesekali ya. Dia nanti tak boleh kembali, susah nak kembali ya. Sangat, kesan dia sangat-sangat merugikan diri sendiri ya. Okey. So bagaimanakah seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah boleh terlibat dengan kemalangan? Huraikan. Ni. Sebab dia berkaitan dengan koordinasi badan. Ya. So awak kena kata dadah ialah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron. Neuron awak. So dia melambatkan pergerakan impuls dalam neuron. Okey. Itu yang panjang lah. Kalau yang pendek awak boleh jawab, pengguna akan mengantuk. Kan? Okay. Dia mengantuk, so akan berlaku kemalangan lah kalau dia membawa kenderaan. Okey, atau mungkin dia mengalami halusinasi. Okey, dia terdengar suara cakap kat dia ke apa ke. So dia pun khayal dan terus kemalangannya. Atau mengganggu fungsi otot, ya, koordinasi otot, ya, menjejaskan koordinasi fungsi otot, ketidakseimbangan hormon. Okey, seterusnya, sejak akhir-akhir ini peningkatan kes dadah amat membimbangkan. Okey, pada pendapat anda, apakah yang perlu pusat pemulihan dadah ni untuk membentras ni ya? Wajarkan jawapan. Okey, kalau wajar, tempatkan di pusat penagihan dadah. Okey, kalau tak wajar, dia menggalakkan lebih ramai keluarga menghantar penagih ke pusat pemulihan ya. Okey. Jadi oleh itu selesailah okey perbincangan kita pada hari ini. Okey. Okey. Oleh itu kita pada hari ini settle. Okey, nanti markah cikgu akan bagi pada anda ya. Boleh ya? Dah boleh tahu dah tadi jawapannya. Ya. Jawapan-jawapan kita tadi.